Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini daripada Malaysia kini. Lim terkejut kerajaan Muhyiddin hidupkan semula projek terpalit skandal era Najib Razak. Bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng menyatakan rasa terkejut dengan tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika menjadi Perdana Menteri yang menghidupkan kembali dua projek saluran paip yang terpalit dengan skandal pentadbiran Najib Razak. Ia berkaitan dengan projek saluran paip pelbagai produk petroleum MPP dan saluran paip gas Trans Sabah TSGP dikendalikan Suria Strategic Energy Resources Sdn Bhd SSER, anak syarikat milik penuh Kementerian Kewangan MOF. Kedua-dua projek ini adalah salah satu skandal kewangan paling tidak masuk akal dari pentadbiran Najib kerana SSER telah membayar ringgit Malaysia 8.3 bilion atau 88% daripada 9.4 bilion nilai pembinaan projek tersebut. Walaupun penyiapan kerja berperingkat yang belum diaudit hanya pada tahap 13%, kata Lim Guan Eng dalam kenyataan pada hari ini. Sebelum ini, bekas pegawai khas Najib, Amhari Effendi Nazaruddin, ketika memberi keterangan dalam perbicaraan rasuah 1MDB berkata, projek SSER adalah antara beberapa urus niaga mega yang ditawarkan kepada China untuk membantu menyelamatkan 1MDB. Ia di tengah-tengah hutang 1MDB yang kian meningkat, yang didakwa pihak pendakwaan sebagian besarnya diselewengkan Najib dan sekutunya. Ia juga ketika skandal tersebut mendapat perhatian penyiasat antarabangsa. Lim, yang menjadi Menteri Kewangan di bawah pentadbiran PH pada 2018 hingga 2020 telah membatalkan projek SSER. Lim juga mempersoalkan mengapa Muhyiddin menghidupkan semula projek tersebut tanpa mengambil tindakan terhadap pihak yang terlibat. Persoalannya, mengapa Muhyiddin Yassin tidak mengambil sebarang tindakan terhadap pelaku kesalahan kewangan yang luar biasa dan besar ini yang membayar berbilion ringgit untuk kerja yang tidak disiapkan dengan 88% pembayaran untuk 13% kerja, kata Lim Guan Eng. Tambahnya lagi, walaupun kerajaan sebelumnya telah memutuskan untuk menghidupkan kembali dan meneruskan kedua-dua projek tersebut, mereka yang terlibat dalam mengkhianati kepentingan kewangan negara tidak boleh dibiarkan terlepas tanpa hukuman, katanya lagi. Penerusan semula projek itu diketahui setelah Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz mendedahkannya dalam satu jawapan Parlimen kepada Ahli Parlimen Kota Kinabalu Chan Fong Kin ketika sidang Dewan Rakyat baru-baru ini. Zafrul memegang jawatan sama ketika pentadbiran Muhyiddin. Dalam pada itu, Lim menggesa Perdana Menteri Ismail Sabri untuk memberi penjelasan berkenaan perkara itu. Perdana Menteri harus menjelaskan peranannya dalam pentadbiran sebelumnya dan menetapkan haluan untuk memastikan bukan saja kepentingan kewangan negara dilindungi, tetapi mereka yang terlibat dalam menipu negara mereka sendiri dikenakan hukuman yang berat, kata Lim Guan Eng. Tambahnya lagi, kegagalan untuk berbuat demikian akan menunjukkan Ismail tiada beza dengan bekas Perdana Menteri sebelum ini yang menutup mata dan bahkan berusaha untuk menutup jenayah kewangan seumpama itu, katanya lagi dalam kenyataan itu. MPP membabitkan projek saluran paip petroleum pelbagai produk sepanjang 600 km yang menghubungkan Melaka dan Port Dickson, Negeri Sembilan ke Jitra di Kedah dengan kos 4.53 bilion yuan dan ringgit Malaysia 2.53 bilion atau kira-kira 5.35 bilion. TSGP pula adalah pembinaan saluran paip gas 662 km dari terminal gas di Kimanis ke Sandakan dan Tawau di Sabah dengan kos 3.08 bilion yuan dan ringgit Malaysia 2.14 bilion atau kira-kira 4.06 bilion ringgit Malaysia. Kedua-dua projek bernilai 9.41 bilion ringgit Malaysia itu diberikan kepada Biro Saluran Paip Petroleum China CPPB pada 1 November 2016. Perjanjian itu ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Perbendaraan ketika itu, Irwan Serigar Abdullah.
Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.